Kemudian apa lagi raya yang berpahala ini? Seterusnya persediaan sebelum raya. Sebelum raya. Ini sebelum daripada kita nak Aidilfitri menyambut pada 1 Syawal itu. Iaitu persediaan kebiasaannya orang Malaysia ni adalah mereka nak mudik lebaran. Ni istilah rakan-rakan kita di Indonesia, mudik lebaran. Kita panggil balik kampung lah. Balik kampung. Ni ramai ni, saya ingat saudara-saudara, tuan-tuan jemaah di sini, ni bukan anak jati sini. Rasanya kan ramai yang ada kampung halaman. Sudah pasti sedang merancang nak balik kampung. Bagus, balik kampung ni satu ibadat yang bermusafir ni ibadat. Perjalanan itu ibadat. Jadi kita share macam mana nak jadikan balik kampung kita itu pun dapat pahala juga. Baik, adab untuk kita nak balik ke kampung ni. Pertama sekali, ni kalau nak dapat pahala lah. Tuan-tuan bertolak hari Khamis, dapat pahala. Bertolak, apa jugalah, bukan balik raya next week ni pun. Apa juga pergerakan, bertolaklah hari Khamis. Anna Nabi SAW kharaja fil ghazwati Tabuk yaumal Khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal Khamis. Kata sahabat, Nabi ni ketika dia pergi ke perang Tabuk, dia pilih untuk memulakan rombongan pada hari Khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yaumal Khamis. Dan Nabi kami tengok dia sangat suka bertolak hari Khamis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa sebab? Kerana hari Khamis, hari amalan dibentangkan. Tu'radul a'malu yaumal Isnin wal Khamis. Amalan kita ni ditabelkan, buat presentationnya di hadapan Allah setiap hari Isnin dan juga hari Khamis. Sebab itu kata para ulama, hari Khamis ni banyak hajat-hajat ditunaikan. Kalau dalam sejarah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dia dapat bertemu dengan Raja Mesir pada hari Khamis. Adik-beradik Nabi Yusuf dapat bertemu dengan Nabi Yusuf setelah mereka mencampakkan Nabi Yusuf dalam perigi. Perjumpaan reunion itu berlaku pada hari Khamis. Bunyamin, adik kepada Nabi Yusuf, datang ke Mesir awal, berjumpa dengan Nabi Yusuf juga pada hari Khamis. Nabi Yaakob datang berjumpa dengan anak andanya Nabi Yusuf, juga berlaku pada hari Khamis. Nabi Musa masuk semula ke Mesir untuk mengajak Firaun kepada dakwah, juga hari Khamis. Dan Nabi SAW sendiri, selain daripada Tabuk, dia masuk ke Mekah lepas perjanjian Hudaibiyah pun hari Khamis. Jadi, melihat kepada sirah itu, ulama mengatakan elok kalau kita dapat bertolak pada hari Khamis. Ini bukan wajib. Ini bukan nak kata pertuan-tuan Jumaat itu raya. Tidak. Tapi, fadilat, kelebihan. Nak dapat pahala hidup ni, nak cari mata wang pahala je. Sebab pahala ni, mata wang akhirat. Kita di akhirat, kita kena bawa belanja duit. Tapi mata wang mesti sesuai dengan negara yang kita nak pergi. Tuan-tuan nak pergi Mekah, ringgit tak boleh bawa. Kena tukar rial dulu. Tuan-tuan nak pergi Amerika, kena bawa US dollar. Nak pergi Singapura, kena bawa sen dollar. Kena bawa Thailand, bawa baht. Pergi Amsterdam, kena bawa euro. Pergi UK, kena bawa pound sterling. Pergi akhirat, bawa pahala. Pahala tu currency kita. So, macam mana nak kutip banyak currency pahala ini? Dengan buat benda-benda gini lah. Tolak hari Khamis. Ini contoh sajalah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak bertolak nanti, bertolak pagi-pagi. Tolak pagi-pagi. Sebab hujahnya adalah kerana Nabi SAW mendoakan umatnya keberkatan waktu pagi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, kau kurnia berkat. Berkat ni mana campur tangan, interfere daripada Allah dalam hidup kita. Jadi, pagi-pagi itu ada keberkatan. Selain itu juga, tujuannya kita elok bertolak pagi supaya tak ganggu keluarga kita di waktu malam. Sampai ke rumah keluarga di kampung tengah-tengah malam nyusah ke orang. Iza atala ahadukumul ghaibata fala yatruqanna ahlahu laila. Nabi pesan, kalau kamu lama berpisah dengan keluarga itu, jangan pergi ke rumah dia dengan ketuk pintu pada waktu malam. Kita lama tak balik kampung, barangkali sibuk apa semua. Balik mungkin seorang, tak bawa anak-anak, semestinya nyinggah gitu je, tak tidur. Kali ni nak balik 2-3 hari. Satu family ikut.
Jadi Nabi pesan kalau dah lama tak berjumpa, jangan sampai ke rumah tu tengah malam. Mak kita misalnya ayah di kampung ke, siang korang tua lah sampai pukul 2-3 pagi, kita tanya-tanya dia, engkau dah kat mana, mesej, kesian. Orang tu jadi renyah. Yelah dia excited kan nak cucu nak balik. Ataupun kita nak pergi rumah adik-beradik kita ke, singgah on the way sampai tengah-tengah malam, nyusah korang. Orang tu pula baru kahwin, kita nak sampai 2-3 pagi, nyusah korang. Tertukar kain, pakai kain batik, suami keluar terperanjat. Pukul 4 pagi datang rumah orang, tak berapa sesuai. Sebab itu Nabi SAW sendiri, dia sangat suka sampai destinasi pagi. Dia suka. Karena Rasulullah SAW la yatruku ahlahu laila wa kana ya'tihim ghudwatan wa asyiyatan. Nabi dia tak ketuk rumah orang waktu malam. Itu polisi dia. Dia tak suka pergi rumah orang, rumah saudara waktu malam, dia tak gemar. 2 waktu saja dia pergi rumah orang, pagi ataupun petang. Itu Nabi punya style. Dia tak suka. Bertolak malam ni pun sebenarnya banyak musuh tolak malam ni. Lau anna nas ya'lamuna minal wahdati ma a'lam masaraqibun bilaili wahdahu. Nabi pernah sebut, kalaulah engkau boleh nampak apa yang aku nampak, nescaya engkau orang tak akan berani berjalan seorang waktu malam, kata Nabi. Hadis Bukhari. Sebab ada satu lagi makhluk saudara kita juga, namanya jin. Jin ni saudara kita betul, memang saudara betul. Dalam hadis sebut saudara engkau. Lepas tu jangan bergaduh dengan jin ni. Jin ni siang kita, malam dia. Malam kita, siang dia. Jadi ketika kita bertolak malam, tu siang dia. Itu sepanjang jalan, atas highway, adalah benda-benda pelik kita nampak. Nampak Volkswagen kuning lah, nampak Maya Karin lah, macam-macam. Adalah benda kita nak, tu ropi kan nampak. Jadi, itu sebab itu siang dia. Cuma kalau kita dah tak ada pilihan, Ustaz, kita orang kalau siang anak kecil, Ustaz, cuaca panas, aircon belakang tak kuat, depan je kuat, family kan, aircon belakang kalau tak kuat. Jadi dia bantai duduk dekat dengan handbrake ramai-ramai, sengit kereta Ustaz, semua nak ke aircon. Bila kita faham, kita pun adik-beradik ramai masa kecil dulu kan, tidur atas speaker, panas, tolak siang, dia renyah, campur dengan jam lagi. Driver tak apalah, dia aircon tala ke muka dia. Kita ni hak belakang. Puan-puan adalah pangku 5 orang duduk depan. Semua nak ke aircon semua. Ayahnya lah duduk seorang. Tak ada orang kacau. Kami tak boleh tolak siang Ustaz. Nak kena tolak malam sejuk sikit. Lagipun dia tidur tu kan selamat. Jadi dia tidur. Kita orang ni lega sepanjang jalan. Kalau tidak kan nak pergi ke tandas lah. Nak beli aiskrim lah, di bantainya bergusti, wrestling di belakang tu sekarang. Ya kita faham, kita pun adik-beradik ramai, kita tahu. Jadi kalau nak bertolak malam, ulama mengatakan, biar tengah malam betul. Sebab kita sampai siang. Alaikum bil duljati, fa innal arda tutwa bil laili. Nabi pernah pesan, kalau nak bertolak malam, bertolaklah tengah malam sedikit. Kerana bumi, ini bahasa simbolik Nabi ajarkan. Fa'inal arda tutwa bil lail. Sebab tengah malam ini bumi terlipat. Ulama bincang ni hadis Abu Daud. Apa makna bumi terlipat tengah malam? Rupanya ini istilah untuk menunjukkan pendek perjalanan. Mana jalan tu panjang, gulung jadi pendek. Kenapa pendek? Tuan-tuan yang biasa travel pun perasan. Tolak siang dan tolak malam lain. Dia punya duration travel kita. Sebab tak banyak trafik. Bila tengah malam, mat motor tak ada. Geng motor besar, ride ramai-ramai mana ada tengah-tengah malam. Dia siang, itu sebab dia nak menikmati perjalanan. Budak-budak, kalau ada pun adalah rempit 5-6 orang. Itu sajalah. Dia menerak atas Superman begitu. Lori tak banyak dah. Kalau tengah malam, lori ni dia ada SOP juga. Tengah malam dia akan rehat sampai pukul 2 pagi. Dia kalau tuan-tuan perasan, kebanyakannya relax lah. Cuma atas kita lah kuat tak kuat nak drive tengah malam ini. Jadi kalau nak malam, kata Nabi, tengah malam sikit. Jangan di malam
8, 9. Jadi kita akan sampai tengah malam pula di kampung. Kalau kau tolak tengah malam, kita akan sampai siangnya di kampung. Iaitu yang kedua, memilih waktu momen yang sesuai, dapat pahala. Niat nak ikut petunjuk Nabi, SOP. Itu yang kedua.